Kadang-kadang tak makan, bukan kata puasa. Kadang-kadang pukul 12 tak dapat makan lagi, dah mulai menggeletar. Betul? Dia jadi macam gitu. Dia dah macam budak-budak balik. So dia terasa, tak boleh. Apa lagi nak puasa hari-hari? Nak puasa 1 hari berbuka 2 hari pun tak boleh. Tak? Nak puasa 1 bulan 3 hari pun rasa tak kuat. Dia terasa menyesal. Katanya, kalaulah dahulu aku terima rukhsah Nabi, kan lebih baik. Maksudnya, yakni ibadah-ibadah yang melampau ini tidak memungkinkan seseorang mendawamkan ibadah tersebut. Ini maksud Abdullah bin Amr, yang mana beliau kesal apa yang berlaku sehingga Nabi marah dan sebagainya. Kita belajar agama, Allah tidak turunkan ayat yang ketiga daripada surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan, aku cukupkan segala nikmat-nikmat bagi kamu. Para ulama mentafsirkan ayat ini. Mereka mengatakan segala kenikmatan, segala kebaikan Nabi sudah mengajarkan, Allah telah perintahkan. Artinya tidak ada benda yang baik yang belum diajarkan Nabi. Artinya semua sunnah Nabi itu baik. Dan semua benda tak baik sudah dicegah. Tak ada satu pun benda tak baik yang belum dicegah. Di lain perkataan, puasa melebih-lebih, melampau-lampau ini telah dicegah oleh agama. Sepatutnya yang terbaik apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan dalam bab puasa. Tolong rujuk hadis di bawah, dia cerita tentang Quran. Pada matan di bawah sekali, setelah bapa Abdullah menceritakan kepada Nabi tentang bagaimana Abdullah ni tiap-tiap malam baca Quran. Kemudian Nabi jemput, dia datang. Kemudian Nabi tanya, apa yang kau cakap ni betul atau tidak? Dia cakap betul. Nabi tanya dia tentang yang ini mengkhatam Quran. Kata Nabi, kaifa tahtim? Bagaimana cara kamu mengkhatamkan Quran? Kata Abdullah, yang ini, kula lailatin, pada setiap malam aku baca Quran. Ataupun seluruh malam tadi, sepanjang malam aku baca Quran. Ada yang menterjemahkan, satu malam satu kali khatam. Abdullah bin Amr bin Al-As, kita pun tak tahu macam mana. Pada matan ini disebut macam itu, tak? Abdullah membaca Quran sambil baring-baring atas katil, tak? Ini kan menganiaya diri. 114 surah, 30 juzuk. 114 surah, 30 juzuk, 6,000 lebih ayat. Kalau siapa balik nanti buka Quran yang cetakan Saudi yang tanpa terjemahan, lebih daripada 560 muka surat. Lebih kurang lah macam itu. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai Minal Jinnati Wan Nas ayat 6. Ada 6,000 lebih ayat. Ulama menghitung mengandungi 30 juzuk, 114 surah. Ataupun kalau kita baca Quran tu lebih kurang 500 lebih, iaitu muka surat. Abdullah bin Amr bin As boleh ni khatamkan satu malam, yang main-main. Kita ni dah tua-tua pun tak khatam-khatam. Kita nak beritahu kehebatan para sahabat, dia tak. Tapi dari sudut logika kan menganiaya diri, dia tak. Malam ni paling-paling 10 jam, paling-paling 10 jam, dia tak. Yang kalau tiap malam kita baca Quran 6,000 lebih ayat, nak habiskan 10 jam tu macam mana, dia tak? Sampai tak boleh tidur, tak boleh buat macam-macam, tak bersama dengan isteri dan macam-macam, dia tak. Maka Nabi larang, dia tak. Nabi tak suka. Nabi beritahu dalam hadis ni, kata Nabi, waqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Nah, ini yang terbaik. Siapa-siapa yang nak mengkhatamkan Quran, kata Nabi, khatamkanlah Quran pada setiap 1 bulan 1 kali. Dan inilah saranan Nabi, seperti mana puasa 3 hari tadi, ya tak? Itu saranan Nabi. Dalam 1 bulan puasa 3 hari. Kalau siapa nak lebih, itu baca hadis yang lain yang kita dah bincang. Tapi dalam bab Quran, mengkhatamkan Quran 114 surah, 30 juzuk, 6,000 lebih ayat, 560 muka surat. Sebaik-baiknya, kalau siapa yang mampu bikin, mereka lah orang yang terbaik. Jadi Nabi sarankan, kata Nabi, waqra'il Quran, khatamlah Quran itu fi kulli syahr, pada 1 bulan 1 kali. Alhamdulillah kalau siapa-siapa yang boleh bikin. Inilah yang terbaik. Ini yang paling bagus. Kalau 1 bulan kita boleh khatam. Kalau ini anda bagilah, anda bagi 30 juzuk, 30 hari. Jadi 1 hari 1 juzuk. Cantik kan? Kalau dibagikan 500, 600 ini muka surat, mungkin 1 hari mungkin kita baca 20 rakaat sembahyang tarawih, tak? Cantik kan? 20 muka surat, 1 juzuk lebih kurang 20 muka surat. Jadi kalau satu sembahyang tarawih tu, solat tarawih di Mekah dan Madinah, mereka lakukan 20 rakaat.
Satu rakaat, satu muka surat. Clear? Jadi 20 rakaat, habis satu juzuk. Cantik. Sebab itu Mekah dan Madinah, mereka menghabiskan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran. Satu bulan, khatam Quran. Kelas, cantik. Kesaranan Nabi SAW. Sebab itu kita kena tahu, kenapa Mekah dan Madinah, mereka mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadan, iaitu satu bulan, dan kenapa mereka lakukan 20 rakaat. Walaupun menurut hadis yang terkuat, iaitu solat tarawih itu 11 rakaat yang paling kuat. Kita kena terima hadis, dari kekuatan hadis. Memang paling kuat dan itu yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Kita kena terima ini dah. Tapi kenapa Mekah dan Madinah melakukan demikian? Ini logikanya. Kerana Nabi sarankan satu bulan mengkhatamkan Quran, Jadi kalau satu juzuk itu 20 muka surat, dibaca ini kalau dibacakan pada 20 rakaat, satu rakaat, satu muka surat. Cantik. Dan dia sederhana. Orang tak berapa penat Jadi itu yang dilakukan. Orang Singapura kena tahulah kalau nak bikin 20 rakaat, kalau habiskan satu juzuk atau malam, okey. Orang Singapura kan bikin 20 rakaat, tarawih. Kalau orang Singapura nak bikin 20 rakaat, kena tahu kenapa Mekah dan Madinah melakukan 20 rakaat. Pasal mereka nak habiskan satu juzuk. Jadi satu rakaat tu Abdul Rahman Sudais ke Syekh Surem ke siapalah, mereka semayang satu rakaat, satu solat dengan bacaan secara hafz. Mereka baca secara yang ini, menghafaz Quran tadi, satu rakaat. Cantik. Orang tak berapa penat berdiri. Jadi 20 rakaat habis. Orang Singapura tarawih nak 20 rakaat juga. Tapi lepas Fatihah, waduha. Lepas second rakaat, lepas Fatihah, kulhu juga. Itu yang dibaca tiap malam, tak habis-habis pun tak. Lepas tu kelang kabut. Ini kita nak kena perbetulkan. Jadi saya nak tambahkan di sini kenapa kalau anda tahu kenapa Mekah dan Madinah melakukan 20 rakaat walaupun mereka tahu. Mereka ni lebih alim dalam masalah hadis. Mereka tahu yang terkuatlah 11 rakaat. Kerana mereka nak menghabiskan satu juzuk. Kerana inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Anda bayangkan, habiskan satu juzuk pada ini solat tarawih, solat pada bulan Ramadan, malam-malam Ramadan. Hebat. Satu bulan khatam Quran. Cantik. Jadi Nabi anjurkan macam gitu. Jadi kita nampak sahabat-sahabat Nabi ni hebat. Apa kata Abdullah Katanya sama. Ini utiku afdala min zalik. Katanya kalaulah yang ini khatamkan Quran satu bulan satu kali, easy lah. Chicken lah. Aku boleh bikin lebih pada itu. Allahu Akbar. Kita ni dah bertahun-tahun tak khatam-khatam. Khatam Pulau Kuning aja dulu, kecil-kecil. Tapi sahabat ni yang Nabi rekomen satu bulan sekali, dia cakap boleh lebih pada itu. Apa kata Nabi? Faqra. Kata Nabi, khatamkanlah Quran itu fi kulli asyurin. Kalau begitu, khatamkanlah Quran pada 20 hari satu kali. Dia macam puasa tau. 3 hari, lepas tu Nabi kasih can. Nabi cakap 30 hari sekali khatam. Dia cakap dia boleh lebih. Dia cakap 20 hari. Arti kalau anda bagikan 20 hari satu juzuk setengah lah. Lebih kurang macam gitu kan. Jadi page dia pun sambung. Dah bukan 20 muka surat, 30 muka surat. Dah dia dah bertambah gitu. Kata Abdullah ini utiku afdala min zalik. Aku boleh lebih pada itu. Kata Nabi kali ini, faqra fi kulli asyurin. Khatamlah Quran itu, ini pada 10 hari satu kali khatam. 10 hari beb, ya memen. 10 hari berarti satu hari 3 juzuk. Ya memen. Satu hari 3 juzuk. 60 muka surat beb. Ya memen tak letih baca. 10 jam nak baca macam gitu. Kita ni gelap. Ya memen tak. Itu Nabi cakap macam mana puasa tadi. Dia cakap lagi, ini utiku, sesungguhnya aku mampu afdala min zalik, aku boleh buat lebih pada itu. Dalam hati Nabi, budak ni dah macam dah over. Dah lebih sangat, dia tak macam puasa tadi. Maka mula-mula Nabi kasih can. Kata Nabi, faqra, hendaklah kamu khatamkan Quran fi sab'in, iaitu pada 7 hari ataupun 1 minggu sekali khatam. Dan kata Nabi, falam tazid an zalik, jangan sekali-kali kamu yang ini menambah lebih pada itu. Maksudnya siapa-siapa yang rajin sangat, dia tak kerja umpamanya, dia nak habiskan Quran. Kalau siapa-siapa yang nak menghabiskan Quran pun, jangan sampai kurang daripada 7 hari ataupun 1 minggu. Kerana siapa-siapa yang melakukan kurang pada itu menyalahi sunnah. Nabi dah cakap, jangan kamu lakukan kurang daripada itu. Maksudnya begitu. Tak boleh tak? Yang kedua, mungkin siapa-siapa yang bikin macam itu mungkin tak kerja, tak? Mungkin tak cari nafkah, mungkin tak berkeluarga dan sebagainya. Jadi sama, bab puasa dengan bab baca Quran, Nabi juga memberitahu kepada yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana ada benda yang diperbolehkan, ada benda yang tak boleh. Yang kita dah sebutkan tadi, yang terbaik yang Nabi anjurkan,
khatamlah Quran pada setiap 1 bulan 1 kali. Tapi Nabi khususkan untuk Abdullah mungkin 20 hari, 10 hari, paling-paling 7 hari. Kan kata Abdullah apabila dia sudah tua, dia menyesal lagi. Katanya fasyaddatu, sebenarnya akulah yang menyusah-nyusahkan Nabi. Fasyaddat alayya, maka Nabi yang ini menyusah-nyusahkan aku pula. Pasal dia yang asyik minta, maka akhirnya Nabi yang menyusahkan dia. Di waktu tua dia terasa memang segala yang aku nak tu memang aku tak mampu lagi melaksanakannya. Kata Abdullah, betul apa yang Nabi cakap, kalau aku dah tua nanti aku tidak akan dapat melaksanakan apa yang aku nak ni. Memang terasa bila aku dah tua ni, aku terasa semua yang aku bikin tadi aku tidak mampu melaksanakannya. Kesimpulannya, dalam masalah mengkhatamkan Quran, yang terbaik 1 bulan 1 kali. Tapi Nabi kasih can, ya tak? Apabila Nabi kasih can, yang paling kurang, ya tak? Ya, ini jangan sampai orang tadi nak bikin kurang daripada 1 minggu. Kita nak belajar, kalau bolehlah jangan sampai tak baca Quran. Kalau tak khatam pun tak apa, tapi jangan sampai tak baca Quran, betul tak? Sahabat-sahabat ni khatam Quran sampai 1 minggu sekali. Kita cakap alhamdulillah macam gitu ya. Kita ni jangan sampai tak baca Quran, apatah lagi tak boleh baca Quran. Ni bahasa yang saya pakai. Kalau sahabat-sahabat ni khatam ni jadi satu ibadah dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kita orang Islam tak baca Quran, apatah lagi kalau tak boleh baca Quran. Kena buat kerja ni. Kita nak tutupkan dalam masalah solat malam, tolong rujuk. Saya nak tutupkan saja secara simple. Solat malam sama, kita dah bacakan hadis sebelumnya macam mana Abu Darda ditegur oleh Salman Al-Farisi, ya tak? Kita dah ceritakan. Solat malam yang terbaik ialah yang ini 11 rakaat. Yang Nabi sebutkan jadi wanam wakum. Hendaklah kamu tidur dan kamu bangun. Wa usolli wa arqud. Aku solat dan aku yang ini istirahat. Ini kita dah bincang. Aisyah menceritakan solat Nabi setiap malam Nabi tak pernah tambahkan lebih daripada 11 rakaat. 4, 4, 3. Ataupun macam mana caranya, yang penting 11 rakaat. Yang Nabi bikin akhir malam, itu kita dah cerita. Yang paling baik, siapa-siapa yang nak kejarkan surga, buatlah tiap-tiap malam. Tahajud dan witir 11 rakaat. Anda nak panjang ke nak pendek, anda pergi suka. Yang penting yang terbaik 11 rakaat akhir malam. Khalas, itu dah kita ceritakan. Tapi kerana yang ini ibadah-ibadah yang melebih-lebih melampau-lampau, ada Nabi SAW memberitahu kepada yang ini Abdullah, siapa-siapa yang melakukan lebih daripada itu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa-siapa yang nak surga pun tapi dengan isteri tak bersama, tamu tak layan, siang hari sampai lemah, tak bekerja, maka dia telah menyalahi sunnah. Maka itu yang kemarin saya sebutkan, hadis yang kita pelajari 149, hadis yang ke-8 adalah hadis yang semakna dengan hadis yang kita bincang. Kesimpulannya 3 perenggan. Bab puasa, puasa sunnah. Bab baca Quran, jadi mengkhatamkan Quran. Yang ketiga solat malam, sama ada tahajud ataupun witir ataupun qiyamul lail. Semuanya menepati sunnah Nabi yang ada pada hadis-hadis yang sah. Kalau kita nak bikin, tolong yang tidak ada daripada hadis yang sah, tinggalkanlah seperti mana yang kita pelajari pada petang ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkati apa yang kita pelajari kerana masa. Dan Alhamdulillah hadis yang panjang ini kita rangkumkan, kita pelajari 3 ataupun 4 minggu. Tapi sebenarnya benda ini telah kita ulang pada sebelumnya. Mudah-mudahan anda faham apabila anda membaca hadis yang terbalik-terbalik dikumpulkan oleh Imam Nawawi menjadi satu kisah ataupun satu pelajaran. InsyaAllah minggu depan mudah-mudahan dapat kita sambung lagi hadis yang berikut, nak menceritakan satu perkara yang lebih menarik lagi dalam sejarah kehidupan Nabi. Ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang mereka terlupa, yang mana mereka nak masuk surga, ikhlas nak beramal, tapi kadang-kadang mereka menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah SWT lembutkan hati kita supaya hati kita nak menerima kebenaran. Yang lebih benar lagi apa yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita supaya kita dapat menerima hadis-hadis Nabi yang sah, yang melarang kita melakukan perkara-perkara yang menyalahi sunnahnya.